أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الصلاة والسلام على رسولنا المصطفى المبعوث رحمة للعالمين الهادي إلى صراطه المستقيم ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا الفهم والعلم فهم النبيين وحفظ المرسلين وارزقنا الحكمة والعقل وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل كل حزن إذا شئت سهلا. اللهم اتمم لنا نورنا وتمم لنا بكل خير يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang diberi dan ada ini, marilah sama-sama kita mengambil manfaat. Semoga kebaikan dan manfaat yang ada ini sebagaimana yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita sentiasa mengambil manfaat dan memberi manfaat, bukan kita mengambil kemudaratan dan mendatangkan kemudaratan. Sebagaimana disebut dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakun hazzul mu'min ala salasah. Orang mukmin hendaklah sentiasa berada dengan tiga kedudukan ataupun tiga keadaan. Keadaan yang pertama, hendaklah ia sentiasa memberi manfaat. Kita sentiasa memberi kebaikan dan manfaat kepada sesiapa sahaja. Dan yang kedua, yang pertama memberi manfaat kepada sesiapa, tak kira siapa, dan jangan sekali-kali katanya kamu memberi bahaya ataupun kemudaratan. Dan perkara pertama, bila kita sebut bahaya ataupun manfaat dan bahaya ini pada diri sendiri. Jika kita tidak ada peluang ataupun tidak ada perkara yang boleh memberi manfaat pada diri kita, jangan pula kita membuat perkara-perkara yang boleh mendatangkan bahaya. Ataupun dengan kata lain, jika kita tidak ada perkara yang boleh mendatangkan pahala, jangan pula buat dosa. Begitulah seterusnya. Kita sebagai seorang manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita kata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata illam tanfa'hu fala tadurruh. Jika kita tidak boleh memberi manfaat pada diri sendiri ataupun pada sesiapa, kita nak beri kebaikan manfaat kepada orang ramai, tak ada. Jangan pula kita mendatangkan bahaya pada mereka seperti buat fitnah dan sebagainya. Kita nak bagi manfaat kepada masjid, surau, tak ada. Kita pula mendatangkan bahaya, mendatangkan perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan ataupun pergaduhan, perbalahan pada surau. Ini Nabi kata bukan sifat orang beriman macam ni.
Nah, yang kedua Nabi sebutnya apabila engkau tidak membahagiakan. Tidak ada perkara yang kita nak buat untuk beri bahagia, maka Nabi kata fala taghummah. Tidak ada perkara yang boleh memberi kebahagiaan seronok, maka jangan kamu buat dia jadi sedih. Tak, jadi sedih. Yang ketiga, Nabi kata apabila kamu tidak wa illam tamdahu. Tak ada perkara yang kita nak puji dia. Nak puji tak ada, jangan sampai kita keji pula. Nak perkara yang memberi puji tak ada. Nak puji contohlah suami isteri, nak puji suami, nak puji isteri tak ada. Janganlah pula keji dia, memburuk-burukkan dia. Ini perkara yang Nabi larang, tuan-tuan. Baik muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk, nak sebut tadinya kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka guna dan manfaat dengan sebaik-baiknya. Jangan jadi manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang disebut dengan kebodohan, manusia yang disebut dengan seperti binatang ataupun hayawan, ataupun manusia yang disebut dengan kehinaan ataupun kecelakaan. Baik muslimin yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita masuk kepada pelajaran kita untuk bulan ini atau kali ini. Kita insya-Allah kita akan sama-sama lihat ayat yang ke-275 surah Al-Baqarah. Di cerita malam ni cerita mengenai satu perkara yang banyak berlaku dalam masyarakat, iaitu berhubung dengan riba, tuan-tuan. Perkara ni banyak berlaku dan insya-Allah kita sentuh juga ayat 276 Allah sebut riba ni antara punca ekonomi tak naik. Jadi tuan-tuan, ekonomi negara ni dia rosak bukan sebab pemerintah tak. Sebab pemerintah tu melaksanakan riba. Ada sistem riba dalam negara, Allah sebut yamhaqullahu riba. Nanti kita tengok ayat ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ayat 276 nanti. Ayat 276 nanti Allah sebut mengenai bahaya ataupun bahana riba itu. Jadi dalam mana-mana negara, apabila ada dua perkara, satu dipanggil rasuah, satu lagi riba, maka ekonomi dia tak bagus, tuan-tuan. Ekonomi dia tak bagus. Allah sebut sendiri dalam Quran tu, tuan-tuan. Okay. Jadi sebagaimana biasa, insya-Allah kita baca dulu ayat ni, kita mengambil tafaul keberkatan daripada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada apa yang kita baca. Pertama, bila kita baca, dia ada tiga perkara. Tiga perkara. Pertama, lidah kita sebut. Yang kedua, telinga kita dengar. Yang ketiga, akal kita berfikir. Tiga benda ada. Bila kita baca, kita tengok satu, tengok ayat Quran ini, dia dapat pahala dah. Tapi orang kita ni, tuan-tuan, nak tengok ayat Quran, nak tengok Quran, malah bang. Tak apa seronok mana. Baik tengok WhatsApp, ada dapat pahala. Baik tengok handphone, dapat pahala. Tengok ayat Quran ni dapat pahala. Sebagaimana Nabi sebut ada tiga perkara. Tanzur ilaih, kalau lihat pada dia dapat boleh pahala. Pertama tuan-tuan pergi ke Mekah, nak tengok Mekah tu payah sangat, tuan-tuan. Kita duduk sini. Tambah-tambah sekarang ni harga mahal dah. Tiket kapal terbang pun mahal. Sewa hotel pun mahal, tuan-tuan. Paling-paling murah kalau package pergi umrah sekarang ni pun 8,000 dah, tuan-tuan. Tak ada dah yang 6,000. Kalau nak 6,000 boleh duduk 3-4 km daripada kota Mekah tu. Nak kena naik naik kenderaan pula nak pergi ke masjid. Kan? Jadi perkara pertama, kita lihat apa dia dapat pahala? Lihat Kaabah, tuan-tuan. Lihat Kaabah Nabi sebut dapat pahala. Yang kedua, mungkin ada, mungkin tak ada. Iaitu lihat wajah ibu ayah kita, tuan-tuan. Jadi saya rasa mungkin sebahagian daripada tuan-tuan, daripada kita ni tak ada dah mak ayah. Ke ada lagi? Kita dah jadi mak ayah lah sekarang ni. Yang ketiga, kata Nabi, melihat kepada Al-Quran. Quran tak tahu nak baca pun, buka Quran, tengok je ayat Quran. Tu dapat pahala juga, tuan-tuan. Okay, tiga perkara tu. Jadi, bila kita baca Quran, insya-Allah dapat tiga benda. Pertama, kita dapat melihat dan mendengar dia. Kita dapat membaca, menyebut dia. Dan kita dapat berfikir mengenai ini. InsyaAllah kita mengambil pengajaran daripada ayat-ayat ataupun disebut dengan tadabbur. Jangan pula kita baca Quran, kita tengok Quran, kita dengar Quran, tapi kita nak ikut Quran. Ini payah ni, tuan-tuan. Ada juga manusia gitu. Dia suka baca Quran, dia suka belajar Quran, dia suka dengar Quran. Tapi apa isi kandungan Quran tu, seolah-olah tak belakang, tak dengar, tak ikut apa benda. Tak jadi. Jadi insya-Allah kita baca dulu, tuan-tuan, ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan dan puan-puan, di malam ni kita baca panjang sikit cerita sebab kita nak buat satu cerita saja. Kalau kita baca pendek boleh, tapi kan jadi cerita berbeza lah, mungkin kurang faham. Supaya tuan-tuan dapat menghayati atau dapat mengambil pengajaran daripada apa yang kita baca. Secara ringkas, tajuk ataupun perbincangan ayat yang kita baca ialah mengenai riba dan bahayanya riba ataupun kesan-kesan riba, sama ada kepada individu ataupun kepada masyarakat. Jadi riba ni satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Riba ni apa dia, tuan-tuan? Riba dia ada dua jenis sebut dalam fiqh. Satu jenis dia benda sesuatu yang lebih dari sudut barang. Barang dia lebih. Nah, ini sistem barter yang diniagakan di zaman silam. Dia niaga benda beras dengan beras, buah kurma dengan kurma. Maka apabila berlaku sukatan ataupun timbangan yang lebih itu, maka dikira sebagai riba. Ini asal ni, hukum ni. Riba ni ada satu, lebih dari sudut timbang ataupun sukat. Yang kedua, dikira riba kerana ia lebih dari sudut masa penyerahan. Masa serah barang itu, kita beli sesuatu, serah barang itu bukan masa beli, dia serah besok. Kita beli sekarang, bukan masa sekarang tu, yang masa tengah beli tu serah, maka dia panggil riba. Itu dipanggil riba nasi'ah. Riba dari sudut lebih barang, lebih harga, dipanggil riba al-fadli. Nama dia je, nama dia. Kedua-duanya sebut sebagai riba. Hari ini kebanyakan atau perkara yang banyak berlaku riba dari sudut satu, kalau dahulu disebut riba ni banyak dari sudut jual beli. Nah, jual beli ni lebih riba ni Allah sebut dalam Al-Quran. Allah nyatakan bahawa orang kafir mengatakan bahawa jual beli itu sama je dengan riba sebab kedua-duanya nak untung. Nak, kau orang jual beli tak nak untung. Harga bayaran harga sama dengan bayaran dia beli. A beli satu benda. Contoh kita kata beli air mineral. Beli air mineral ni asal dia beli RM1 ataupun 50 sen. Kemudian dia jual RM2. Lebih RM2 itu untung ke riba? Ini kena tengok juga, tuan-tuan. Dalam perniagaan, saya nasihatkan kepada tuan-tuan yang berniaga, andai kata niaga, Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Dalam jual beli, sekiranya benda untung itu berlipat ganda dan berlebihan daripada modal asal, ataupun setengah kata lebih daripada peratus harga asal, maka ia disebut sebagai riba. Beli harga RM2, jual RM20. Itu riba. Memang kita kata apa? Riba salah kita punya. Tak. Allah larang. Allah SWT sebut ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang beriman, jangan kamu berurusan dengan urusan riba, sama ada untuk kamu makan, nak cari untung, nak buat tanggung keluarga atau apa. Allah sebut tu.
La ta'kulu, jangan kamu makan. Maksud makan tu, jangan kamu ambil riba sama ada untuk nak tanggung, nak tampung, makan, minum, urusan keluarga. Dha'afatan, mudha'afah, berganda-ganda. Kan? Beli RM2, jual RM10 pun dah berganda, tuan-tuan. Kalau tak silap saya, disebut dalam fiqah, sesuatu keuntungan tidak boleh melebihi harga 100%. Beli RM2, jual RM5, okey. Dengan ada urusan lain, tak, biar untung RM1. Beli RM2, untung RM1, okey. Tak sampai 200%, 50% je. Tak boleh. Ini niaga kena. Sebab riba ni bahaya, tuan-tuan. Disebut dalam ayat yang kita baca tadi, riba, kesan daripada riba dia ada 5 perkara. Tak. Allah SWT sebut dalam ayat yang pertama kita baca 276, maaf 275 tadi, Allah sebut mula-mula, allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang mengguna ataupun mengambil pakai sistem riba atau mengguna mereda dengan sistem riba, Allah kata la yaqum, mereka tidak berdiri. La yaqumu di sini sama ada mereka hidup di dunia, walaupun sebahagian besar ulama kata la yaqum, mereka tidak berdiri di sini, mereka tidak bangun hidup di akhirat. Di dunia ataupun di akhirat mereka tidak hidup dalam keadaan kecuali kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Mereka bangun berdiri, mereka akan hidup sebagaimana bangun berdiri mereka yang hidup dalam keadaan dirasuk oleh iblis. Kena rasuk, kena gangguan, kena histeria. Macam mana orang tu bangun? Macam mana orang tu hidup? Macam mana? Bergelumpur je, tuan. Jadi orang yang mengguna riba dengan sistem riba, Allah sebut begitu, tuan. Hidup dia mahkun, dalam keadaan hidup dia dalam keadaan takhabbat, seolah-olah mereka diganggu oleh syaitan. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Nah, minal mas ni, perkataan al-masu disentuh. Nah, Nabi Ayub alaihissalam ketika dia mengadu kepada Allah, dia guna perkataan al-mas. Dia kata apa? Inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Aku telah diganggu. Nabi Ayub kata dia telah diganggu oleh syaitan sehingga seluruh badannya atau badannya kehidupannya menjadi sakit. Nah, ada penyakit itu hari ini sebagaimana saya sebut sebelum ni, dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan, ada beberapa penyakit kadang-kadang bukan sebab sakit tapi kerana diganggu oleh yang bernama jin. Jin masuk dalam tubuh manusia, dia kacau. Pertama sekali, sistem yang berhubung dengan darah. Apabila penyakit-penyakit yang berhubung dengan darah, kadang-kadang, bukan semua, kadang-kadang ia berlaku disebabkan oleh gangguan daripada jin. Jin Nabi sebut dia boleh hidup dalam darah kita, tuan-tuan. Nah, yajri majrad dam, Nabi sebut. Dia hidup dalam mengalir bagaimana mengalirnya darah kita. Jadi dia mengalir dalam darah, kadang-kadang orang tu jadi kanser. Kanser sebab apa? Sebab darah. Kadang-kadang dia jadi kanser darah, kadang-kadang jadi kanser paru-paru. Nah, jadi kanser ni kadang-kadang, bukan semua, kadang-kadang boleh jadi disebabkan oleh gangguan daripada jin. Nah, banyak berlaku hari ini jin yang mana pada asalnya ada manusia-manusia tertentu dia berkawan dengan jin ataupun dia mengambil jin sebagai suruhan dia. Dia guna jin untuk nak buat jaga kebun, nak buat macam-macam lah. Tak. Sebagaimana dia ingat dia tu Nabi Sulaiman agaknya. Nabi Sulaiman tak apa, guna jin, tuan-tuan, jin takut. Kita ni orang tua orang yang guna jin, biasanya dia akan takut kat tuan dia tu, tuan. Tapi jin tak takut pada orang lain. Tak. Ada masa jin ni dia tak betul juga. Tak betul. Sebab dia boleh pergi dengar orang, bos dia, ketua dia tu, arah dia. Kenapa? Kerana diberi upah. Upah apa benda? Upah benda-benda kotor, tuan-tuan. Biasanya diupah dengan makanan, darah. Sama ada daripada binatang ataupun darah apa sahaja. Terutama bagi kaum ibu, saya nasihatkan, apabila datang bulan, maka darah itu jangan buang terus. Macam tu. Ada pakai dia punya pelapik ataupun dipanggil apa nama tu? Orang perempuan pakai masa dia tengah bulan, atas bulan, maka benda tu jangan buang dalam keadaan darah. Basuh bagi hilang darah, kemudian buanglah kapas yang dipakai itu. Biar tak ada kesan darah.
Kalau buang dengan kesan-kesan darah dalam tong sampah, dah tentu akan jadi makanan kepada jin. Jangan pula kita bela jin secara tidak langsung. Jadi gitu juga tuan-tuan, nak ingatkan pada tuan-tuan, bagi mereka yang minat dengan binatang, minat dengan kucing, minat dengan apa di rumah, memang kita sayang kucing, walaupun kita kata kucing bukan kita bela, dia datang ngiau-ngiau kita bagi makan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bagi kucing makan dekat kawasan rumah, jangan panggil. Boleh berlaku kadang-kadang kita panggil kucing, tapi yang datang itu rupanya kucing, tapi ada dalam kucing itu ialah jin. Ada berlaku tuan-tuan. Hati-hati. Jadi kalau nak bagi makan kucing ke apa benda, letak dalam bekas, letak jauh-jauh, tinggal. Jangan panggil siapa-siapa. Dia datang makan, makanlah. Kita panggil kucing miau, miau, miau. Kadang-kadang dia datang makan tu, tengok rupa kucing, tapi sebenarnya bukan kucing. Ia adalah makhluk yang bernama jin. Kalau jin yang baik tak apa, jin yang tak baik ini tuan-tuan. Lepas tu kita nak tidur malam pula susah, mengigau, berlaku macam-macam. Okey, tinggal yang tu, nanti bicara lain. Sampai ayat kita cerita jin, kita cerita pula lain kali tuan-tuan. Ini cerita riba dulu. Jangan manusia ni jadi jin sudah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang kita baca, ayat pertama, Allah kata mereka yang mengguna, allazina ya'kulu. Kenapa Allah sebut mereka yang makan? Sebab biasanya harta ni dia fokus kepada makan. Walaupun memang harta, kalau kita kata kita makan sekali makan RM10 je, paling-paling tidak RM50 lah kata pergi makan mahal-mahal pun. Pergi ke hotel satu sekali makan berapa? 100. Tapi benda lain lagi ada yang lebih mahal daripada tu. Tapi disebut makan sebab kebiasaan. Manusia ni bila sebut harta, dia nak makan, nak guna untuk makan. Dia tak ada orang kata, saya kerja ni nak cari makan. Ada, saya kerja ni nak cari duit, nak beli kereta. Ada, tak ada. Jarang orang sebut. Kau macam mana? Kita keluar pagi. Orang duk guna istilah, keluar pagi, kaih pagi, keluar petang, kaih petang. Untuk apa? Untuk makan. Cerita makan. Di Allah SWT sebut, orang yang makan harta riba, makan saja ke? Tak kira apa sahaja, apabila kita mengambil sesuatu itu dengan cara riba, cara berlebihan, tadi sebut tadi lebih dah, dua dah. Saya sebut dah. Apa yang dikatakan riba? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat kena berhati. Dua benda yang disebut antara perkara yang Allah murka, satu riba, yang kedua rasuah tuan-tuan. Apabila berlaku dua perkara ni berleluasa dalam mana-mana negara, mana-mana negeri, mana-mana penduduk, mana-mana masyarakat, maka ekonomi dia tidak akan jadi ekonomi yang bagus. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Nabi larang dua-dua ni. Muslimin dan rahmati sekalian, kesan daripada pengguna riba, Allah sendiri sebut hidup dia seperti manusia yang dirasuk. Pertama. Yang kedua, Allah sebut dalam Al-Quran, ayat yang kita baca tadi, orang yang makan riba ni apa dia? Allah sebut ayat yang ke 276 tadi, Allah sebut yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ini yang saya nak sebut tadi tuan-tuan. Saya sebut. Allah sebut yamhaq. Perkataan mahaqa ataupun al-mahku, dia sebutnya ialah al-mahku. Maksud perkataan itu, hapus, ataupun perkataan al-mah, hapus ataupun musnah, rosak, ataupun lawan kepada mahkun, namanya ialah yurba. Allah sebut yamhaqullahu riba, Allah musnahkan riba, wa yurbis sadaqat, dan Allah yurba, Allah bagi subur, Allah bagi berkembang, Allah bagi berkembang. Apa dia? As-sadaqat. Sadaqat ni apa dia tuan-tuan? Sedekah. Jadi perkataan sadaqah daripada perkataan sidqun, jujur, benar. Riba yang tipu, yang tak betul, Allah kata Allah hapus. Dan perkara yang benar, yang jujur, Allah bagi yurba, Allah bagi pertambahan, percambahan. Ataupun perkataan yurba ini disebut juga dalam kalimah perkataan bahasa Arab, maknanya ialah Allah bagi kemuliaan dan keberkatan. Rezeki seseorang itu rezeki yang yurba. Allah kata yurbas sadaqat, Allah berkati kejujuran. Sedekah
pemberian yang kita bagi kerana jujur. Sebab itu kata dengan ulama, kenapa sedekah itu disebut sedekah? Sebab jika pemberian sesuatu yang kita bagi dengan tidak benar dan tidak jujur, dia tidak nama sedekah. Kan? Apa itu sedekah? Sedekah, kita bagi sedekah. Kita orang Melayu bagi sedekah. Apa itu sedekah? Daripada kataan sedekah. As-sidqu maknanya jujur ataupun benar. Nah, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi, as-sidqu, Nabi SAW sebut supaya kita banyak buat benda yang benar, benda yang jujur, benda yang betul. Sebab Nabi kata as-sidqu yahdi ilal bir. Benda benar, benda jujur, benda betul ni dia bawa kepada bir, bawa kepada kebaikan. Dan setiap benda yang baik pula kata Nabi, al-bir yahdi ilal jannah. Dia membawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Lawan kepada sid, al-bir, as-sidqu, lawan dia ialah al-kazib, tipu, dusta, tak betul. Tak, jadi Nabi sebut al-kazib yahdi ilal fujur. Yang tak betul itu dia membawa kepada fujur. Nak membawa kepada kerosakan, kebinasaan. Dan rosak binasa fujur itu membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika andai betul tuan-tuan dan kita ni jujur, kita ini benar, kita ini betul dengan agama Allah, kita jujur, kita benar dan kita betul dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan yurba. Allah akan bagi pertambahan. Allah akan bagi kemuliaan. Allah akan bagi kebenaran, tuan-tuan. Tapi sebaliknya jika kita tidak benar. Nah, tuan-tuan bagi sedekah saya sebut tadi. Tuan-tuan bagi sedekah tu kerana tuan-tuan jujur ke, kena benar ke? Ya. Kalau tuan-tuan bagi sedekah tapi tak jujur, dia tak nama sedekah. Kan? Mungkin dia nama benda lain. Nah, sebab tu dalam ekonomi, dalam keuangan, benda yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kita kena ambil dengan cara yang benar. Dan kita kena guna secara jujur. Sebab apa? Sebab setiap perkara yang Allah bagi kat kita, kan? Rasulullah SAW antara lain disebut dalam satu hadis, Nabi kata di akhirat nanti, la tazalu qadama 'abdin, tidak akan bergerak kapak kaki seseorang manusia. Kita ni, saya ataupun tuan-tuan, tidak akan melangkah satu tapak pun di akhirat kelak kecuali kata Nabi hatta yus'ala an arba', sehingga kita akan ditanya dengan beberapa perkara, yang antara ditanyanya ialah an rizqihi, tentang rezeki yang Allah bagi kepada kita. Dia tanya yang pertama, min aina katasabahu, dari mana kamu ambil? Nah, bagaimana kita mengambil rezeki tadi? Ambil daripada mana? Bagaimana kita ambil? Wa fima anfaqa, dan ke mana kita infak, kita guna. Ambil bagaimana, di mana kita ambil, bagaimana kita ambil, ke mana kita guna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut akan ditanya begitu, tuan-tuan. Di sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, benda yang Allah bagi ni kita kena ambil dengan benar. Ambil dengan benar, guna dengan benar, dan kita akan dapatlah kebenaran daripada kebenaran itu, tuan-tuan. Bila tak benar, tak jujur, maka Allah Subhanahu wa taala sebut Allah Subhanahu wa taala murka. Baik, jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, walau apa pun yang dikatakan kekayaan, jika ianya tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak memberi apa-apa pun kebaikan. Nah, tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh lihat dalam Al-Quran, manusia yang Allah sebut tentang kaya ni, disebut dalam Quran seperti Qarun. Di mana kekayaan yang dimiliki oleh Qarun? Kerana dia dapat cara yang tidak benar dan dia tidak gunakan pada barang jalan kebenaran. Manusia ni begitulah, tuan-tuan. Qarun pun pada asal masa mula-mula dia belajar. Dia belajar bisnes, kalau kita kata dengan Nabi Musa tu, dia cakap nanti aku kaya, aku tolong. Nak tolong orang ramai, nak bagi orang ramai senang. Tapi bila dia kaya, dia sayang. Tipak manusia. Bila ada 100, rasa sayang. Ada 200 pun sayang. Ada 1000 lagi rasa sayang. Apabila ada banyak, dia rasa sayang. Itu dia punya.
maka akhirnya ditelan oleh Allah, ditelan oleh bumi, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia rasa dia betul. Tak betul. Nah, begitu juga hari ini. Sistem yang ada dalam negara sekiranya berasaskan kepada riba, maka Allah kata yamhaqullahu riba. Allah musnah. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, nak betul ekonomi, pulihkan dulu sistem yang ada. Nah, ini pada pandangan saya sebab Allah sebut begitu. Benda yang ada sistem riba, keuangan di mana perbankan, semua benda, hapuskan dulu benda tu. Yang kedua kena hapuskan juga ialah rasuah. Sebab Nabi sebut ar-rashi wal murtashi, pemberi rasuah dan penerima rasuah finnar, masuk neraka. Neraka ni ialah satu simbol, kata ulama, simbol panas. Benda panas, kalau dalam bahasa orang Melayu kita panggil, benda tu benda panas, bukan benda sejuk. Tak. Jadi rasuah tu dapat untung banyak mana pun, dia bukan satu perkara yang menyejukkan. Ia benda panas. Nah, jadi begitu juga kalau kita sebut dalam Allah SWT katakan tadi, riba Allah suruh hapus. Allah kata dia akan hapus benda benar ataupun as-sidqu tadi, benda benar, benda betul, Allah bagi kebaikan dan keberkatan. Hari ini tuan-tuan, macam mana nak dapat keberkatan? Kalau kita kata minta maaf, orang berniaga, memang nak untung. Sebab tu Allah sebut dalam ayat pertama tu, orang kafir kata innamal bai'u mislur riba. Jual beli tu sama je dengan riba, dua-dua nak untung. Tapi Allah kata ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah sebut Allah halalkan jual beli tapi tidak halal riba. Macam mana tu tuan-tuan? Tadi ya, berniaga boleh, bukan salah, tapi kerana nak dapat untung yang berganda. Ayat dalam Al-Quran Allah sebut ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan kamu guna sistem riba seperti riba adhaf yang berganda-ganda. Bila jual beli nak lipat ganda, nak untung berganda-ganda, ini satu benda yang tidak betul. Sebab Allah sebut, Allah larang. Kata setengah ulama hukum dia haram. Bila ambil benda haram tak ada keberkatan dah tuan-tuan. Nah, orang niaga macam kita sebut tadi, beli RM2 nak jual RM10. Nak untung berganda. Sama juga orang berniaga buat bangunan. Nah, kontraktor dia dapat, dia tahu dah dia beli barang apa semua, daripada tu dia buat barang, dia buat satu rumah, dia buat satu bangunan, berganda lagi dia dapat untung. Ini sama juga sistem dia. Jadi kepada kontraktor, mereka yang berniaga, tak kira lah niaga apa, niaga buat rumah, niaga buat kereta, niaga jual je ke apa, jangan ambil untung yang berlebihan. Allah larang tuan-tuan. Nak untung, jadi jangan sampai Allah sebut riba itu. Bila ni? Tak ada bila lagi ni. Ke bila cuti? Ay, bagus abang kita. 2 jawatan sekali bang. Tapau semua. Bilal dia, kamak dia, azan dia, imam pun bagi ke dia semua. Haji Nordin, macam mana?
La ilaha la haula. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana salatul Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba ini dia sama macam jual beli, iaitu kedua-duanya nak cari untung ataupun nak mengambil keuntungan. Jual beli untung biasa, riba untung atau mencari sesuatu yang berlipat ganda dan berlebihan. Al-Quran sebut begitu. Allah sebut la ta'kulur riba, jangan kamu mengambil atau mengguna riba adhaf, berganda, mudha'afah, lipat ganda, berganda, berlipat ganda, mudha'afatan, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, semoga kamu berjaya dunia dan akhirat. Jadi kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang berniaga, nak memang berniaga atau bisnes itu untuk mencari keuntungan, jangan sampai keuntungan itu berlebihan. Dan berlebihan itu Allah marah, Allah murka. Dan Allah sebut faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Faman Allah tidak sebut, Allah kata sesiapa. Mana tidak tentulah orang mana. Sesiapa yang datang, yang telah datang kepadanya mau'izatun, peringatan. Maknanya peringatan mengenai kebenaran dalam urusan perniagaan, dalam urusan jual beli, dalam urusan pengurusan ataupun pentadbiran. Dah tahu dah mana yang benar, mana yang betul, mana yang salah, mana yang tidak salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka Allah kata min rabbihi, daripada Tuhan dia, daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita tahu dah hukum hakam dalam perniagaan macam mana, nak cari untung apa, maka Allah kata fantaha, maka dia berhenti. Dia tak buat dah. Nak cari untung banyak tu tak buat dah. Falahu ma salaf, dan apa yang telah lalu berlaku serah amruhu ila Allah, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi waman ada faulaika ashabun nar, sesiapa yang kembali terus menerus melakukan rasuah, riba, perkara yang dilarang, diharam oleh Allah,
Walaupun telah datang peringatan, orang dah bagi tahu tak boleh, dia buat juga, maka Allah kata faulaika ashabun nar. Mereka itulah akan menjadi bakal calon-calon penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun, kekal selama-lama dalam neraka. Ini antara bahaya mengguna riba, tuan-tuan. Mengguna ataupun sistem riba, pertama tadi Allah sebut hidup dalam dunia, hidup nanti bangun seperti orang kena rasuk. Nah, itu satu. Yang kedua, orang yang riba ini Allah sebut tadi, Allah hapus. Allah kata tidak ada keuntungan, tidak ada kebaikan, tidak ada manfaat. Tadi di permulaan tadi saya sebut dah bahawa kita dalam hidup ni, Allah Nabi sebut, hendaklah kita wa illam tanfa'hu fala tadurruh. Dalam hidup kita sebagai orang beriman, terutama sekali jika kita tidak ada perkara yang nak dapat baik kebaikan, tidak ada perkara yang boleh mendatangkan manfaat, tidak ada perkara yang boleh memberi pahala ganjaran di sisi Allah, jangan kita buat perkara yang memudaratkan, yang boleh mendatangkan dosa murka Allah Subhanahu wa taala. Memanglah berniaga tu cari untung, tapi jangan sampai Allah murka. Itu yang kedua. Yang ketiga, riba ini dia sebutnya, Allah kata dia merupakan salah satu daripada ciri-ciri orang kafir. Tuan-tuan tengok dalam ayat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala sebut ayat yang tu, ayat yang ke-276 tadi. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah sebut Allah tidak suka kepada mana-mana orang kafir yang melakukan dosa. Dah laku kufur, melakukan dosa. Dia Allah sebut orang yang menggunakan riba merupakan ciri ataupun sifat-sifat orang kafir. Yang ketiga. Kemudian Allah sebut innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Manakala ataupun sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, antara amal saleh meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Antara perkara yang dilarang oleh Allah ialah mengambil riba, mengambil rasuah, mengguna riba dan rasuah. Saya banyak kali pesan dan sebut pada tuan-tuan sahabat-sahabat semua, boleh dikatakan semua dari kalangan kita ni ada keuangannya letak dalam bank. Tak kat mana? Tak dalam bank. Ada tak? Ada yang tak ada ke situ dalam bank? Tak kat bank mana, tuan-tuan? Bank riba ke konvensional? Sebab apa bank konvensional tu hidup? Sebab orang Melayu lah. Sebab orang Islam duduk pergi simpan kat dia. Kalau tuan-tuan semua orang Islam yang ada dalam Malaysia ni tak guna sistem konvensional, saya yakin dia tutup bank tu. Tapi oleh kerana kita duk sokong dia supaya dia hidup, sokong riba. Allah kata bila kita sebut riba tadi, hidup tak tenteram, macam orang kena rasuk, tuan-tuan. Lepas tu hidup hari ni stres belaka. Kamu rasa memang tak ada apa, tak situ. Okey, tak ada apa. Allah kata apa? Allah kata yamhaqullahu riba. Allah tak bagi orang yang guna riba tu perkembangan baik. Yamhaq, mahkul ni tuan-tuan tengok dalam bahasa Arab. Kalau sebut bahasa memang huduh sangat. Cuma diterjemuh dengan perkataan Allah hapuskan, Allah musnah, Allah rosakkan. Maknanya siapa yang guna riba ni kacau bilau, habis hidup tak tenteram, habis. Tak ada apa. Tak, sebab tu dia guna perkataan setengah semua dalam tafsir sebut yamhaq ni tidak ada keberkatan, tidak ada kemuliaan. Tidak ada kebaikan. Pergi buat-buat apa, tuan-tuan? Nah, sama juga sistem yang ada. Tuan-tuan beli rumah, beli kereta. Beli rumah, beli kereta, tambah-tambah kereta yang diguna. Hari ini kenapa? Yang diletaknya insurans hidup tu. Insurans kereta, insurans kereta. Siapa yang bayar? Nama banyak sangat yang ada tu. Siapa yang guna? Kita orang Melayu, kita orang Islam. Kalau kita orang Islam tak guna, orang bukan Islam tak ada. Tak ada nak buat tu. Orang bukan Islam ni ada apa kerak ya? Nak. Lepas tu kita marah kat dia. Kata orang bukan Islam.
Marah apa kat orang bukan Islamnya, kita pun sama duk guna hak dia. Cuba guna yang ada Islam, jangan nama Islam. Tak payah guna. Tutup kedah lah tuan-tuan. Tapi kerana kita tidak cakna, kita rasa tak ada apa. Tuan-tuan guna kereta, tiap hari bayar insurans tu. Berapa lama? Berapa tahun dah guna? Insurans hidup, insurans sakit, semua banyak guna. Macam-macam jenama dia keluar. Tak, boleh hidup belaka yang dia punya. Yang Islam, hidup segan, mati tak mahu. Kenapa? Kita tak sokong. Tak ada. Tidak ada kemahuan. Ini Allah sebut, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Sedang orang-orang beriman dan beramal soleh, buat perkara baik. Antara perkara baik, tinggallah benda tu, benda haram tu. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar Quran ni nak ikut Quran kan, nak ikut kepala otak kita. Ni bahasa sekurang sikit ni. Tak. Kita dengar Al-Quran, kita nak ikut Quran ke kita nak ikut apa yang ada dalam kepala benak kepala kita ni? Kalau tuan-tuan rasa, tak apa ustaz cakap tu, ustaz cakap, Allah dah baca lah mai. Tak, tuan-tuan baca ayat ni, saya sebut dah ayat. Ayat 277 Allah sebut innal ladzina amanu. Sedang orang-orang beriman wa amilus salihat. Allah sebut dia buat benda baik dulu, wa aqamus salah, baru dia sembahyang. Bukan sembahyang dulu. Benda-benda baik ni kena utama. Sebab inilah kesan kepada solat kita. Inilah yang akan beri kesan kepada zakat, kepada puasa, amalan kita yang lain. Rezeki kita yang tidak halal itu. Tak. Kerana kita makan daripada sumber yang tidak halal. Kita makan, kita pakai daripada sumber yang tidak halal. Kita menggunakan kenderaan daripada sumber yang tidak halal. Memanglah kita bayar bulanan tu, duit kita kerja. Tapi dia punya insurans tu, rotek tu ke mana? Bayar dengan syarikat mana? Syarikat orang kafir belaka tu tuan-tuan. Tak nak yang Islam. Sebab apa? Sebab kita rasa tak ada apa. Allah Subhanahu tersebut amalus soleh. Buat benda soleh, benda baik. Antara benda baik ni tuan-tuan ialah semua benda yang ikut agama tu baik, yang tidak ikut agama tu tak baik belaka. Walaupun tak nampak kesan dia. Bayar insurans bulan kereta, motor, semua benda. Tak, bayar insurans kesihatan. Masuk hospital sakit, bayar insurans. Tak masuk, tak payah bayar apa-apa. Pergi, ada insurans, ada. Terus masuk, boleh masuk terus. Bayar sendiri, aku dah tunggu dulu. Sebab apa? Sistem yang dibuat oleh orang bukan Islam. Tak apa kita guna. Bayarlah dengan cara yang Islam. Ada kan? Ke tak ada? Tapi kenapa kita tak nak guna? Sebab kita sendiri seolah-olah memperlekehkan yang Islam tu. Kan? Jadi Allah sebut orang beriman dia buat benda salihat, benda-benda yang baik. Allah tidak sebut amal soleh satu, salihat, banyak benda yang dilakukan ialah benda yang baik, elok belaka. Barulah wa aqamus salah, dan dia mendirikan salat, wa atawuz zakah, dia mengeluarkan zakat. Maka Allah sebut lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka ganjaran di sisi Allah. Ni tuan-tuan kena ingat ni. Bila Allah sebut ganjaran di sisi Allah ni tuan-tuan, jangan ingat pahala je dapat. Bila kita buat benda baik, dia beri benda yang baik itu. Bila kita buat benda yang tidak baik, Allah akan bagi benda yang tidak baik. Antara perkara tidak baik, hidup tidak tenteram tuan-tuan. Stres belaka. Tak, tidak baik itu. Kenapa ramai manusia hari ini? Tak. Macam-macam penyakit ada. Penyakit yang dipanggil dengan berbagai-bagai. Kenapa? Sebab kehidupan manusia, Allah sebut yaqum, berdiri, mana hidup mereka seperti dirasuk oleh syaitan. Itu ayat 275 tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan yakin dengan ayat Quran, dengan Allah SWT, kena pegang. Buang belaka yang ada tu. Ambil yang Islam, ikut agama tuan-tuan, supaya hidup kita tenteram. Tuan-tuan pernah tengok orang kena histeria kan macam mana? Bila kena histeria, kena kacau, 3-4 orang pegang tak lekat lagi. Ni apatah lagi kalau dah kena histeria, hukum Tuhan pun dia langgar belaka. Itulah kalau kata bahasa mudahnya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah sebut bukan sahaja Allah bagi kepada mereka ganjaran, tapi nilai keberkatan, nilai daripada apa yang Allah anugerahkan kepada tuan-tuan, hasil daripada komit kita dengan agama. Itu benda besar.
Sebagaimana kita sebut tadi, Rasulullah SAW kata, wa illam tanfa'hu fala tadur. Bila kita tidak ada benda manfaat nak buat, maka dia akan jadi benda jahat. Ini satu perkara. Kena ingat dalam hidup kita ni tuan-tuan, kalau kita tidak merancang, jika kita tidak buat benda yang baik-baik, benda yang elok-elok, pasti benda yang tidak elok itulah akan datang. Jika kita sembahyang, jika kita buat benda elok, jika kita buat benda halal, benda baik, benda haram datang lagi ke? Dia datang pun sekejap, kena buang. Tak. Tapi kerana kita tidak buat benda yang baik, kita tidak solat, kita tidak beribadat, kita tidak berzikir, kita tidak baca Quran, dan tentu dia akan marilah benda-benda yang merapu tu mereka. Nah, kenapa merapu duduk, yang panggil dengan duduk membawang, duduk benda-benda tak elok tu? Sebab masa dia kosong, tak ada buat benda baik. Nah, ada ke tengah-tengah baca Quran, memang ada tengah baca Quran dia datang mari. Tapi lama-lama dia akan hilang. Kalau tak buat asal, tak baca Quran, duduk diam je, datanglah benda tak baik tu. Nah, kalau tuan-tuan duduk diam dengan pegang buah tasbih, duduk berzikir, duduk berzikir, duduk sebut selawat, duduk apa dia? Nah, dia tidak kacau lah. Jadi hidup ini tuan-tuan, jika kita tidak isi dengan kebaikan dan kemuliaan, maka sudah pasti akan diisi oleh perkara-perkara yang bukan-bukan. Itu kena waspada. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Allah sebut. Ini lagi. Tak. Bahana daripada riba yang keempat, Allah sebut, wahai orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bukan dia percaya saja. Tak. Allah sebut, kenapa kata ya ayyuhallazina amanu? Cukup dah. Macam tadi Allah sebut. Tak. Innal ladzina amanu, orang beriman. Tapi yang ni Allah sebut innal ladzina amanu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah. Tak cukup ke dengan beriman saja? Tak cukup tuan-tuan. Tak. Kena ada yang lagi, kena ada benda yang lagi power, iaitu rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ni cara mudah kata dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, itba' awamir wajtinabi nawahi. Secara mudah kata Sayyidina Abu Bakar, takwa ni apa dia? Iaitu apabila kita ada dalam diri kita satu prinsip, benda yang Allah suruh semua buat, yang Allah larang semua larang, tinggal belaka. Itu takwa. Nah, termasuklah riba. Lepas tu dia kata apa? Wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu tinggal. Zaru tinggal, ataupun kamu jauh. Tinggal ni tak bukan kata tuk dekat. Tak dekat sebelah tak orang tak panggil tinggal. Kau tinggal ke panggil kalau kita tak sebelah kita? Nak barang kita, beg kita tak sebelah. Oh, kamu kata tinggal tu? Tak tertinggal. Bila kita dah jauh daripada benda tu baru tertinggal. Kan? Istilah perkataan tinggal tu. Jadi Allah sebut wa zaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan riba. Mana duduk jauh dengan riba tu. Biar riba tu duduk jauh dengan kita. Bukan duduk dekat tak. Bukan duduk sebelah tak. Tak. Maka Allah kata wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tegah lagi ayat tu. Jika sekiranya benar kamu ni kuntum adalah benar-benar beriman. Jika kita tuan-tuan ni benar orang beriman, benda yang haram tu semua kena tinggal. Riba ke, rasuah ke, insurans, bayar kereta ke, yang lama tak kira lah nama apa, tinggal semua, tukar. Nah, ini bayar insurans tu lah yang duk accident macam-macam tu, hantu ada kat situ tuan-tuan. Maka Allah sebut fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Ini yang keempat. Antara perkara bahana keempat hasil daripada riba, Allah kata fa illam taf'alu. Wahai orang manusia yang beriman, jika kamu tidak berhenti, fa illam taf'al. Jika kamu tidak berhenti daripada menggunakan riba, maka Allah kata fa'zanu biharbin minallah. Maka diseru ataupun diizinkan, fa'zanu, diazankan tu. Diazankan. Azan tu apa dia? Dilaungkan, diseru dengan apa? Harbun minallah. Seteru perang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana dengan kata lain, sesiapa yang masih lagi guna riba, musuh Allah. Tak. Kata perang ni kerah ni tuan-tuan.
Tak, macam orang kafir harbi tu. Tapi sekarang ni, Malaysia ni, orang kafir sebut tentang agama Islam dalam parlimen. Siapa bangun? Weh, mu bukan Islam. Apa cara agama akunya? Tak, ada berani tak? Tak. Tak ada telur belakang. Sebab tu telur mahal. Tak ada. Kan? Dah telur tak ada. Duduk dalam parlimen, orang kafir sebut tentang agama kita. Dia nak tomel agama kita. Patut cakap lah dia. Mu apa sabar? Nak tepuklah meja tu. Yang kalau duk tepuk meja sangat, pong kuat gitu. Ni tepuk meja sahaja macam benda lain. Orang cabar agama kita dan diam belakang. Nak, buat apa telur mahal ya ni? Lalu tak ada telur. Kan? Ini tepuk meja dalam parlimen, benda lain boleh tutup. Orang kafir sentuh agama kita. Tak ada seorang berani bangun. Ini agama kami. Mu duk diam-diam dah lah. Apa nak kacanya? Apa masalahmu? Nak? Mana iman kita? Tak ada belakang. Buat apa? Lepas tu, mula nak cakap macam-macam. Tipu boleh. Kan? Di Allah SWT sebut, فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا, jika masih lagi menggunakan riba, Allah kata fa'zanu, diiazan, diseru dengan harp perang daripada Allah dan Rasul. In tubtum falakum ru'usu amwalikum, jika kamu bertaubat, maka ia kembali baik kepada kamu. La tazlimuna wa la tuzlamun, kamu tidak dianiayai dan kamu tidak akan dianiayai. Tak. Ini jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kelima, Allah kata riba ni dia merupakan musuh Allah. Dan Allah sebut tadi dalam ayat yang kita baca, hum fiha khalidun. Pengguna riba, Allah kata ulaika ashabun nar. Mereka ini merupakan calon penghuni neraka dan mereka kekal dalam neraka. Ada 5 perkara yang disebut dalam ayat yang kita baca, bahaya daripada riba. Pertama, hidup kata dengan Allah, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mereka hidup dalam keadaan macam orang kena rasuk. Walaupun ada setengah ulama kata maksud ayat ini, bangun di akhirat tu, bila bangun dari berkubur nak pergi kepada mahsyar, jalan macam orang kena rasuk ke jin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebut orang yang riba ini apa dia? Yamhaq, riba itu dihapus, dirosak, dimusnahkan oleh Allah. Tidak ada keberkatan. Mana sesiapa yang hidup dengan riba, hidup dunia tidak ada keberkatan, tidak ada kemuliaan. Yang ketiga, Allah sebut apa? Allah sebut benda riba ini ialah perkara yang disebut dengan sifat-sifat orang kafir. Sesiapa yang setuju dan redha dengan riba, ada unsur orang kafir pada diri dia. Tak kira lah nama apa, kalau kata pada saya. Yang keempat, orang yang menggunakan riba tadi, Allah kata musuh kepada Allah. Fa'zanu biharbim minallah. Dan yang kelima, orang yang guna riba disebut kekal dalam neraka, khalidina fiha. Yang yang pertama tu mungkin boleh kira lagi, tahan lagi kalau boleh berundur. Dah masuk neraka kekal, tak nak undur ke mana dah, tuan-tuan. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita dalam ayat tu, akhirnya Allah kata wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Baik, sebelum tu Allah sebut wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Cara mudah Allah kata wa in kana dzu usrah, jika kamu hidup dalam keadaan susah, miskin, terpaksa guna riba, nak cari benda tu, maka Allah kata fanaziratun ila maisarah. Cuba kamu naziratun, tengok dulu pada perkara yang boleh memberi kesenangan. Jangan terus ambil riba. Walaupun susah hidup. Wa antasaddaqu, ni benda yang payah sikit ni. Wa antasaddaqu khairul lakum, hendaklah kamu bersedekah. Jika hidup susah, payah, kena banyak sedekah, tuan-tuan. Kita orang miskin tak banyak sedekah. Orang kaya malah nak sedekah. Sebab tu ekonomi ni payah, tuan-tuan. Allah sebut dalam Al-Quran, apabila sesuatu kaum itu, Allah kata Allah seru kepada orang-orang kaya dulu. Allah beritahu kepada orang kaya, hendaklah mereka ini, jangan kekayaan itu disimpan untuk seorang-seorang seronok. Sebab itulah bila kekayaan itu disorok orang kaya ni jadi kedekut,
maka akan berlakulah 3 kerosakan. Tak? Akan berlaku 3 kerosakan sebagaimana disebut dalam hadis Nabi. Antara kerosakan yang pertama ialah orang akan bergaduh. Tuan tengok dalam negara kita ni, bukan nak suruh tengok orang negara lain. Orang-orang kaya sebahagiannya kedekut, maka rakyat duk bergaduh. Tak? Dulu rakyat gaduh macam ni tak? Tak. Orang kaya semakin ramai, tapi orang kaya semakin ramai pun sebahagiannya, bukan kata semua, sebahagiannya kedekut. Tak, tidak suka kepada sedekah, tasaddaqu. Lepas tu Allah sebut wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedekah itu suatu perkara yang sangat baik. Tadi saya sebut dah apa itu sedekah, tuan-tuan? Sedekah daripada perkataan sedekah. Apa makna sedekah? Benar, jujur, betul. Tak, ini kena. Jadi apabila kita melakukan suatu perkara itu dengan betul, dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas, itulah yang baik. Allah kata, in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu tahu. Nah, maknanya ada manusia tak ambil tahu. Dia tak ambil tahu, asalkan dia dapat boleh. Ada manusia sebahagian tidak ambil tahu benda yang dilakukan itu benar ataupun tidak benar. Nah, ini perkara payah ni, tuan-tuan. Nah, tu kita belajar apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Taala dalam Al-Quran ini. Bukan sekadar kita belajar dalam masjid supaya kita tahu, balik selepas ni kena bertindak, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah kata wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hendaklah kamu berwaspada, hati-hati. Wattaqu ni berwaspada. Kita kena waspada apa? Pada satu hari, Allah kata yauman, satu hari kamu akan dimatikan dan kamu dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa, kena dimatikan kullu nafsin, setiap yang bernyawa ni akan mati. Ma kasabat wahum la yuzlamun. Apa saja yang kamu dah laku masa kita hidup kat dunia, yang baik, yang buruk, yang kecil, yang besar, yang ringan, yang senang, yang mudah, sengaja, tak sengaja, tahu, tak tahu, semua apa benda yang kita berlaku, Allah kata ma kasabat, apa yang kita lakukan itu semuanya akan dipertontonkan. Nah, Allah sebut dalam surah Az-Zalzalah, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa buat benda baik dia tengok benda baik, siapa buat benda tak baik dia akan tengok benda yang tak baik itu. Siapa mereka? Kita lah, kan? Semua kita akan nampak tengok mereka. Maka Allah kata wahum la yuzlamun, tidak ada seorang pun manusia yang akan dianiayai. Tak ada seorang. Jadi bila kita buat benda baik, insya-Allah benda baiklah yang akan kita lihat. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita menilai dan muhasabah kembali perjalanan hidup kita yang berbaki tak tahu berapa hari, berapa tahun, dan yang dah berlalu sebahama seusia dengan usia kita hari ini. Jika tuan-tuan berusia 40 tahun, maka 40 tahun dah berlalu. Akan datang tak tahu 4 hari ke 4 tahun, ataupun 40 tahun lagi akan datang. Wallahu a'lam. Maka muhasabah kembali, nilai kembali, apakah hala tuju kita, apakah matlamat kita, apakah kemahuan kita, apakah kehendak kita. Apakah kita yang disebut kita mengaku kita beriman kepada Allah, sedangkan rukun iman itu ada 3 perkara. Tak, iman itu ada 3 perkara. Syarat kepada rukun iman itu dia 3 perkara. Yang pertama dia panggil iqrar bil lisan, kena ada pengakuan. Mengaku belaka dah Islam ni. Kan ada yang tak mengaku, tak mengaku tak ada, tak mari masjid surah. Yang duk tak mari masjid surah pun mengaku Islam juga. Tak, yang mari masjid, datang masjid surah, solat berjemaah, semua mengaku Islam. Yang kedua, rukun kepada keimanan selepas daripada ikrar, pengakuan, wal amalu bil jawarih. Kena buat, ada tindakan, ada perkara yang kita lakukan, sama ada dengan anggota panca indera, mana tubuh kita kena bertindak. Tak, buat kelakuan kita bagaimana? Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apakah yang kita lakukan pada hari ini sesuai, selari dan selaras dengan kehendak agama kita, kehendak Allah Subhanahu wa taala, ataupun apa yang kita buat ini hanya sekadar kita rasa kita suka saja. Dan perkara yang ketiga terakhir tentang iman, iaitu at-tasdiq bil qalb. Nah, kena ada kepercayaan kepada hati. Apakah yang kita sebut kita beriman ini benar? Ada 3 perkara tadi. Kita mengaku beragama Islam, kita percaya dan hati kita buat sebagaimana yang Allah suruh, kan? Ataupun kita buat apa yang kita nak saja.
Jadi muslimin dan rahmati dan kasih sekalian, semoga apa yang kita bincang, kita sebut pada malam ini, bukan saja hari ini saya mengharapkan, bukan saja pada saya, pada tuan-tuan sahabat-sahabat semua, baiklah kita bangunkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini, semoga kita diberi kemuliaan. Sebagaimana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni merupakan kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Famahma nabtaghi adzallana Allah. Walau di mana pun yang kita cari selain daripada Islam, pasti dia tidak akan mulia, ia akan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan lemah daripada kekurangan kelemahan di saya, minta ampun dan maaf pada semua. Semoga kita diberi kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat insya-Allah. Sekian untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dosa yang kami tahu atau kami tidak tahu, dosa yang besar ataupun yang kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau sucikan hati sanubari kami daripada segala dosa dan noda, dan Kau lapangkan dada kami, Kau tenangkan akal fikiran kami, Kau buka pintu hati kami, dan Kau curah ke dalam sanubari kami ilmu pengetahuan yang memberi kebaikan dan manfaat untuk hidup dunia dan akhirat kami. Ilmu yang mampu untuk mengukuhkan keimanan kami, mampu untuk meningkat dan mertabatkan ketakwaan kami, menambahkan amal ketaatan kami, kepatuhan kami, perhambaan kami. Semoga dengan demikian ya Allah, kami diberi kejayaan dan kemenangan dalam hidup dunia yang sementara ini, jua kemenangan dan kejayaan yang besar dan hakiki apabila kami berada di akhirat sana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.